Saudara, baru beberapa hari lalu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong membuat satu lagi pengumuman bersejarah. Lanskap politik Singapura iaitu timbalannya Lawrence Wong akan menjadi Perdana Menteri sebelum pilihan raya umum akan datang dan menjelang November tahun depan. Namun apakah faktor-faktor yang mungkin boleh mengganggu atau menangguhkan lagi peralihan kepimpinan tersebut? Serta apakah rintitan perkembangan yang boleh dijangkakan antara sekarang hingga peralihan tersebut? Pakar politik Dr. Noor Syaril Saad berkongsi kupasan beliau dalam analisis berita malam ini. Comrades, standing before all of you in this convention, today I say I am ready for my next assignment. Therefore, I intend to hand over to DPM Lawrence before the next general election. Inilah antara perkembangan politik terpenting Singapura tahun ini, iaitu buat pertama kalinya PM Lee memberi garis masa paling jelas mengenai peralihan kepada kepimpinan Lawrence Wong, dan Encik Wong akan memimpin pilihan raya sebagai seorang Perdana Menteri demi mendapatkan mandat beliau sendiri. Jadi, timbul persoalan, bila mungkin pilihan raya akan diadakan? Saya lebih cenderung untuk melihat ia berlaku lewat pada tahun 2024 ataupun awal 2025. Ada dua lagi platform penting. Satu adalah Rapat Umum Hari Kebangsaan. Boleh terjadi dua perkara. Pertama adalah ia mungkin ucapan terakhir sebagai Perdana Menteri bagi Encik Lee Hsien Loong. Atau senario kedua adalah di mana Encik Lawrence Wong akan berucap pada Rapat Hari Kebangsaan tersebut sebagai Perdana Menteri. Ya, jadi itu adalah platform utama yang di mana beliau boleh mengenalkan dasar-dasar beliau dan juga apakah kepimpinan 4G seterusnya. PM Lee sememangnya seorang ahli politik cukup popular, bermakna suatu ruang cukup besar untuk diisi Encik Wong. Para penganalisis seperti Dr. Noor Syaril percaya DPM Wong akan menggunakan laporan melakar Halatuju Singapura sebagai wacana kepimpinan beliau. Selain pemerintahan berpasukan 4G dan rekod kepimpinan beliau sendiri mengemudi negara menangani COVID-19 dan krisis inflasi. Menjelang pelantikan beliau selaku Perdana Menteri, satu rombakan kabinet besar-besaran dengan sentuhan Encik Wong juga mungkin berlaku. Yang utama adalah bagi saya, siapakah yang akan menjadi timbalan Perdana Menteri seterusnya. Kita tahu bahawa mungkin Encik Heng Swee Keat akan kekal sebagai timbalan Perdana Menteri kerana beliau punya pengalaman dalam pengurusan kewangan dan sebagainya. Tapi siapakah yang bakal menjadi timbalan Perdana Menteri yang kedua? Mungkin kita juga harus lihat dari segi aspek kepimpinan masyarakat Melayu dan juga masyarakat India. Siapakah yang akan terus memimpin, apakah akan kekal pemimpin-pemimpin yang sudah ada ataupun akan ada muka-muka baru. Next year is the PAP's 70th anniversary. So if all goes well, I will hand over by the PAP's 70th birthday next year. Walaupun garis masa dan pengumuman peralihan kuasa ini jelas, nampaknya masih ada jikalaunya, iaitu jika segala-galanya berjalan baik. Ditanya apakah mungkin gangguan yang masih boleh menyebabkan penangguhan ini penjelasan Dr. Noor Syaril. Mungkin jika ada satu lagi pandemik yang besar-besaran seperti pandemik COVID-19, mungkin itu menjadi satu hambatan. Senario kedua adalah tentang ketidaktentuan ekonomi. Kita lihat bahawa sekarang ini sudah ada isu seperti kadar inflasi, seperti supply chain disruption sedang berlaku di peringkat global, dan ini masih berjalan. Mungkin peralihan kuasa ini akan diperlewatkan lagi. Nah, kalau ada lagi macam krisis politik dalaman, ia juga akan menjejas peralihan kuasa ini. Hanya ada krisis kepimpinan seperti yang kita lihat beberapa bulan lalu yang berlaku pada Speaker Parlimen, kes Encik Iswara dan sebagainya, ini juga akan boleh memperlambatkan lagi proses peralihan kuasa. Tapi saya fikir bahawa kalau perkara-perkara ini berlaku dengan berskala besar, kalau mungkin ada konflik satu dua yang berlaku dalam skala kecil, saya fikir peralihan kuasa ini masih boleh diteruskan.
Yang pasti, satu tradisi kepimpinan politik Singapura masih dikekalkan selepas peralihan. Perdana Menteri yang melepaskan jawatan tidak pernah menghilangkan diri dan terus kekal dalam barisan kepimpinan pemerintah. Itu jugalah yang akan dilakukan PM Lee kelak.